Cuba lihat sekeliling anda atau persekitaran anda. Benarkah anda terlihat pancaran kilat ataupun sebarang pancaran cahaya? Ataupun ketika di malam, bagaimanakah anda lihat cahaya gemerlapan bintang? Ya, dari pancaran tadi, anda akan lihat sinaran cahaya yang terhasil itu berbentuk lurus, sinaran yang lurus. Jadi pelajaran kita hari ini, kita hendak kaitkan dengan garis lurus. Baik, selain daripada cahaya, pernahkah kita nampak binaan yang terdiri daripada tepi yang lurus ataupun pergerakan buah kelapa yang jatuh? Ianya juga adalah satu lokus, garis lurus. Imbasan kembali pelajaran matematik di tingkatan 2, bab fungsi linear. Ingat semula, apakah paksi X, paksi Y? Menyatakan dan memplot koordinat, mengganti nilai koordinat pada fungsi X, dan melukis graf linear. 4 kemahiran ini perlu diguna semula pada pelajaran pada hari ini. Baik, perhatikan penunggang basikal ini. Individu A, B dan C. Anda rasa individu manakah yang akan menamatkan lariannya dan yang paling cepat? Ya, kenapa individu C gagal mendaki cerun tersebut? Gagal menamatkan tunggangan basikalnya. Kenapa individu A lebih cepat sampai berbanding dengan individu B? Ya, ini semua adalah berkaitan dengan kecerunan. Apa perbezaan kecerunan di antara A, B dan C, dan apakah faktor yang mempengaruhi kecerunan? Ya, pelajaran kita pada hari ini ialah persamaan garis lurus, bab 9, matematik tingkatan 3. Fokus kita pada kali ini ialah berkaitan dengan persamaan Y sama dengan MX tambah C. Y dan X itu adalah pemboleh ubah, manakala M dan C itu adalah pemalar. N ialah pemalar yang mewakili kecerunan dan C adalah pemalar mewakili pintasan Y. Kita akan lihat bagaimana nak menentukan kecerunan, iaitu M, dan yang kedua, menentukan pintasan C. Objektif pelajaran kita pada hari ini ada 5 perkara. Pertama, untuk mengenali jenis garis lurus. Kedua, mengenal pasti kecerunan garis lurus. Dan yang ketiga, mengenal pasti pintasan Y. Keempat, mengira kecerunan garis lurus. Dan yang kelima, menulis persamaan garis lurus. Jom kita kenali apakah garis lurus yang perlu murid tahu. Pertama, garis mencancang ataupun garis menegak yang merupakan selari dengan paksi Y. Kedua, garis mendatar ataupun garis mengufuk selari dengan paksi X. Di sini ada garis condong. Apa beza garis condong yang berwarna biru
dengan garis condong yang berwarna hijau. Ya, kalau kita perhatikan, baik, bagaimana nak menentukan condong kiri atau condong kanan sesuatu garis? Mudah sahaja murid-murid. Pertama, kita perhatikan garis terdapat dua hujung. Hujung yang menaik ini, jika kedudukan dia berada di sebelah kanan kamu, kita labelkan dia sebagai condong di sebelah kanan. Sebaliknya, jika hujung mendaki ini, hujung pada garis yang mendaki ini berada di sebelah kiri kamu, maka kita namakan sebagai garis condong kiri. Baik, kita lihat yang kedua. Bagaimana mengenal pasti keturunan garis lurus? Tadi cikgu ada tunjukkan tentang pergerakan tunggangan individu A, B dan C. Apa yang berlaku ialah A dapat menamatkan tunggangannya paling cepat berbanding dengan individu B, dan C gagal meneruskan tunggangannya sebab keadaan landasan C terlalu cerut. Ya, faktor yang mempengaruhi tunggangan penunggang basikal ini ialah faktor keturunan pada landasan tersebut. Jika landasan A itu adalah mendatar, bermaksud keturunannya ialah sifar. Manakala jika A adalah keturunan sifar, maka kita dapat andaikan keturunan B haruslah lebih tinggi daripada keturunan A, dan seterusnya keturunan C paling tinggi berbanding B dan A. Seterusnya kita lihat apakah yang mempengaruhi sesuatu keturunan. Keturunan ditentukan oleh nisbah jarak mencancang kepada jarak mendatar. Sekiranya jarak mencancang sama dengan jarak mendatar, kita akan memperolehi keturunan itu bersamaan dengan 1. Sesuatu keturunan itu nilainya lebih rendah daripada 1 sekiranya nilai jarak mencancangnya lebih rendah daripada panjang jarak mendatar. Sebaliknya, keturunan lebih besar daripada 1 sekiranya jarak mencancang melebihi jarak mendatar. Dan bagi satu garisan yang mendatar, keturunannya sifar sebab jarak mencancangnya sifar. Seterusnya kita lihat untuk menentukan persamaan garis lurus, iaitu Y sama dengan MX tambah C, kita perlu tahu satu lagi nilai pemalar, iaitu C. C ialah pintasan Y. Apakah itu pintasan Y? Pintasan Y ialah titik persilangan pada paksi Y. Sekiranya persilangan garis itu pada paksi Y adalah 5, maka C bersamaan dengan 5. Seterusnya, jika kita mempunyai dua maklumat ini, iaitu M bersamaan dengan 2, pintasan C sama dengan 5, maka kita sudah boleh menulis persamaan garis lurus dalam bentuk Y sama dengan 2X tambah 5. Baik, bagaimana mengira keturunan M sekiranya maklumat yang diberi itu hanya satu garis lurus yang dilukis pada satah Cartesian? Boleh tak murid-murid nyatakan apakah persamaan garis lurus tersebut? Untuk menulis persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C, kita perlukan maklumat keturunan M dan juga pintasan C. Bagaimana daripada rajah ini kita boleh menentukan nilai M dan nilai C? Ya, pertama sekali kita perlu tahu apakah koordinat ataupun sekurang-kurangnya kita perlu tahu
dua koordinat yang terletak pada garis lurus ini. Pada rajah ini, dua koordinat yang mudah untuk dikenal pasti ialah dua koordinat yang terletak pada hujung garis, iaitu koordinat 22 dan juga koordinat 55. Kita ada maklumat dua koordinat. Ya, kecerunan yang diwakili dengan M sama dengan nisbah jarak mencancang kepada jarak mendatang. Jarak mencancang ditentukan melalui perbezaan koordinat Y dan jarak mendatar ditentukan melalui perbezaan koordinat X. Perbezaan koordinat Y bermaksud Y2 tolak Y1 kepada X2 tolak X1. Daripada rajah ini, kita boleh tentukan dua koordinat. Kita boleh mengira kecerunan garis lurus. Dan bagaimana nak menentukan kecerunan garis lurus? Kita perlu sekurang-kurangnya dua koordinat. Koordinat itu ialah koordinat 22 dan juga koordinat 55. Daripada dua koordinat ini, jadi di sini, seperti yang contoh yang cikgu beri tadi, jarak mencancang adalah perbezaan koordinat Y, manakala jarak mendatar perbezaan koordinat X. Seterusnya, perbezaan ini menghasilkan nilai M adalah bersamaan dengan 1. Baik, daripada maklumat kecerunan M, iaitu nisbah jarak mencancang pada jarak mendatar, maka nilai M yang kita perolehi itu, daripada nilai kecerunan M sama dengan 1, kita gantikan nilai M ini dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Y dan X ini kita gantikan dengan koordinat 22 atau 55. Jadi di sini saya pilih koordinat 22, iaitu koordinat Y adalah 2, koordinat X juga adalah 2. Dan manakala nilai M adalah 1. Selepas buat pergantian nilai, kita selesaikan, maka kita akan dapat nilai C, iaitu C di sini adalah pintasan. Berdasarkan kiraan, pintasan C adalah sifar. Selain daripada menentukan nilai C melalui kiraan, nilai C juga boleh kita perolehi melalui rajah berikut. Jika kita sambungkan garis lurus ini, kita dapati ianya melalui asalan. Maka ini adalah titik persilangan garis lurus pada paksi Y. Maka titik persilangan ini adalah pintasan Y. Jadi, pintasan Y juga boleh ditentukan dari rajah berikut, yang mana nilai C-nya adalah sifar. Daripada dua maklumat yang lengkap ini, kita boleh terus menulis persamaan garis lurus itu ialah Y sama dengan X tambah sifar dan akhir sekali Y bersamaan dengan X.